Ya, waktu kawan lepas tu Menteri boleh jawab. Terima kasih Tuan Pengerusi di atas peluang untuk membahas maksud B41 Kementerian Pendidikan. Tuan Pengerusi, tahun demi tahun sekolah vernacular diperkudakan dengan tanggapan bahawa sekolah baru akan dibina, peruntukan akan ditambah, bantuan akan diberi dan macam-macam lagi. Tetapi jenuh mereka menunggu, hasrat masih belum dicapai dan janji tidak ditepati. Saya ingin membawa dua isu ke Dewan Yang Mulia ini. Satu berhubung dengan pembinaan sekolah baru Tamil SJKT Sungai Bakap. Sekolah ini yang berusia lebih 60 tahun telah diberikan janji oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan sejak tahun 2012 lagi. Surat hitam putih dari JPM dan Kementerian Pendidikan jelas mengiktiraf pembinaan sekolah baru di tapak yang telah pun disediakan di atas lot 464 dengan papan tanda tanah Kerajaan Persekutuan. Pemilik tanah adalah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan agensi pengguna adalah Kementerian Pendidikan. Malah dalam satu temu bual bersama akhbar New Straits Times dalam bulan Mei 2014, Timbalan Menteri Pendidikan YB Hulu Selangor telah menyatakan dengan confident bahawa kerja pembinaan sekolah baru akan bermula pada bulan Jun 2014 atau selewat-lewatnya Julai. Dengan izin, I'm happy to announce that the ministry will appoint an Indian contractor for the job, a first for Indian contractors. We will deliver our promises. Yang peliknya, Tuan Pengerusi, dalam jawapan Kementerian Pendidikan bulan Oktober tahun lepas, ternyata hitam putih, Menteri menyatakan bahawa kementerian belum lagi menerima apa-apa permohonan dari sekolah tersebut dan pada masa yang sama akan meneliti dengan lebih lanjut dan sekiranya terdapat justifikasi kukuh, cadangan pembinaannya akan disenaraikan dalam permohonan rancangan Malaysia ke-11 mengikut keutamaan. Tuan Pengerusi, sama ada tiada langsung koordinasi di antara kementerian dan agensi kerajaan dalam pembinaan sekolah baru ataupun memang hasrat kerajaan untuk tidak membina sekolah vernacular lebih-lebih lagi di Pulau Pinang, sebuah negeri di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat. Bagaimana sebuah kementerian boleh memberi jawapan sebegini? Ini bukan kedai runcit atau kedai kopi. Ini adalah sebuah kementerian. Tuan Pengerusi, dalam jawapan Kementerian Pendidikan pada 11 Mac yang lalu, cadangan pembinaan SJKT Sungai Bakap telah disenaraikan dalam pakej rancangan khas PRK tahun 2013 dengan peruntukan 3.5 juta ringgit yang melibatkan pembinaan baru atas lot tersebut. Jawapan Kementerian, sekolah ini tidak dapat dibina mengikut masa yang awal kerana peruntukan di bawah pakej rancangan khas 2013 telah digunakan untuk menampung komitmen bagi projek rancangan khas 2012 dan projek ini akan dilaksanakan menggunakan baki peruntukan pakej rancangan khas 2014. Tuan Pengerusi, saya ingin bertanya sekali lagi di Dewan Yang Mulia ini, sebalik tipu muslihat dan silap mata ini, berapa baki peruntukan pakej rancangan khas 2014 yang telah dijanjikan untuk digunakan bagi pembinaan sekolah baru SJKT Sungai Bakap, memandangkan kerajaan semangat untuk menetapkan tarikh 1 April untuk mengimplementasi GST, tetapi nak bagi tarikh untuk membina sekolah baru sampai sekarang terpinga-pinga. Saya mohon agar satu tarikh juga diberikan bilakah sekolah baru SJKT Sungai Bakap akan dibina. Tuan Pengerusi, poin yang seterusnya. Saya ingin menyentuh mengenai isu AUCMS, Universiti AUCMS yang masih belum diselesaikan. Apakah status scroll ijazah perubatan pelajar MARA di Universiti Sumatera Utara di Indonesia? Pelajar Malaysia yang mendapat pendidikan di Indonesia masih belum mendapat scroll lagi kerana mereka diberitahu bahawa bayaran belum dijelaskan lagi. Tambahan lagi, mereka ini adalah pelajar biasiswa MARA. Oleh kerana masalah pembayaran, bukan sahaja scroll mereka belum terima, tetapi mereka tidak dapat mendaftar sepenuhnya dengan MMC tanpa scroll tersebut. Saya ingin bertanya kepada Menteri, jika benar tanah di Trent Park, London yang bernilai 30 juta pound atau lebih 160 juta ringgit, jangan jauh sangat daripada butiran. berhubung dengan supplementary budget saja, Tuan Pengerusi, atau lebih 160 juta dijual atau tidak, dan jika ya, ke manakah perginya wang tersebut? Adakah ianya digunakan untuk membayar gaji staf di AUCMS atau melangsaikan apa-apa hutang dengan universiti lain supaya pelajar-pelajar scholar kita dapat meneruskan perjalanan mereka ke alam perubatan dan penjagaan kesihatan? Tuan Pengerusi, tiada erti kata satu Malaysia jika Kementerian dan Perdana Menteri memilih bulu berhubung dengan pembinaan sekolah vernacular, sekolah Tamil dan sekolah Cina di Malaysia.
Kalau satu-satu kerajaan tiada prioriti dengan izin untuk memastikan hak asasi generasi anak-anak muda mendapat pelajaran terbaik, bagaimana negara Malaysia ini boleh bersaing dengan negara-negara maju tanpa pindaan polisi-polisi kalut dan outdated? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, ahli yang berhormat Kuala Selangor, yang berhormat Bukit Gantang, YB Pulai, YB Bukit Bendera, YB Silam, YB Kapar, YB Bagan Serai, YB Pengerang, YB Bukit Mentajam, yang berhormat Datuk Kawan dan yang berhormat Ampang, kerana telah mengambil bahagian dalam perbahasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Kedua 2014 dan Anggaran Perbekalan Pembangunan Tambahan Pertama 2014 pada kali ini. Daripada 11 ahli yang berhormat Datuk Pengerusi, hanya seorang ahli berhormat spesifik kepada tajuk perbincangan, iaitu Yang Berhormat Kapar. Ya, yang lain tu boleh jawab bertulis yang kata. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat Kapar, untuk sebenarnya kita permohonan bantuan khas keuangan ini ialah untuk tambahan seperti mana Yang Berhormat sedar, sebanyak 428 juta diperlukan bagi menampung pembayaran emolumen kaki tangan awam dalam Kementerian Pendidikan berikutan pembayaran imbuhan tahunan dan bantuan khas keuangan. Di Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berhormat, kita ada lebih kurang 600,000 kaki tangan awam. Dan untuk makluman Yang Berhormat, setiap bulan emolumen Kementerian Pendidikan sahaja sebanyak 2.5 bilion ringgit sebulan. Dua bayaran yang telah kita mention di sini ialah, maklumkan di sini ialah, satu bayaran bonus yang mana telah diumumkan akan mendapat gaji separuh bulan ataupun RM500 minima, dan pada masa yang sama untuk bayaran khas. Bayaran bantuan khas ini adalah sempena Hari Raya sebanyak RM500 kepada pegawai grade 54 dan ke bawah, juga telah mengakibatkan implikasi keuangan yang tinggi di mana sebanyak 42.8 juta ringgit untuk 85,613 orang warga Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat kementerian sahaja. Terima kasih Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang lain. Kita ambil perhatian dan tindakan sewajarnya akan dilaksanakan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada perhatian, keprihatinan dan teguran dan sokongan yang berterusan ahli-ahli yang berhormat terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.